10 Jun anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama Buletin 1.30 hari ini. SPRM tahan 4 pengarah syarikat. Dan ada orang akan didakwa di bawah. Juga PDRM tahan 371 individu cuba seluduk parti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, kita mulakan dengan laporan berikut. 6 maut dalam kemalangan jalan raya melibatkan 3 kenderaan dalam kejadian kira-kira jam 8 pagi di Kampung Bukit Membatu, Jalan Tunku, Lahad Datu, Sabah. Semua mangsa termasuk 2 wanita meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Lahad Datu, Abu Bakar Taraji, pihaknya menerima maklumat jam 8.51 pagi tadi berhubung kejadian itu. Visual kesan kemalangan yang dirakam saksi kejadian turut tular di media sosial. Siasatan awal mendapati nahas melibatkan 3 kenderaan iaitu pacuan 4 roda jenis D-Max yang dinaiki pasangan lelaki dan wanita dan sebuah kenderaan Proton Saga yang dinaiki 3 mangsa termasuk seorang wanita. Manakala seorang lagi mangsa maut, lelaki pemandu lori minyak. Menurut Abu Bakar, siasatan masih dilakukan bagi mengenal pasti identiti mangsa serta punca nahas yang berlaku. 4 pengarah syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki terbabit dengan sindiket penyelewengan minyak bersubsidi. Sindiket dipercayai beroperasi sejak 3 tahun lalu, mengaut keuntungan atas bayaran subsidi menyebabkan kerajaan rugi ratusan juta ringgit. 4 suspek yang berusia antara 30 hingga 41 tahun ditahan di sekitar Selangor dan Putrajaya petang semalam. Sindiket dipercayai mengawal 9 buah syarikat sejak beroperasi dan mengaut keuntungan bayaran subsidi kira-kira 21.6 juta ringgit. SPRM turut membekukan 12 akaun milik individu dan syarikat berjumlah lebih 25 juta ringgit. Difahamkan syarikat terbabit telah diberikan kuota pembekalan minyak masak sebanyak 1,000 tan sebulan. Sepatutnya syarikat-syarikat itu perlu memproses dan membungkus semula minyak masak yang diberikan kepada bungkusan 1 kilo dan dibekalkan untuk peruncit dan orang ramai khususnya masyarakat luar bandar. Namun minyak masak bersubsidi ini tidak dibungkus seperti sepatutnya. Sebaliknya dikumpul dan dieksport ke luar negara serta menuntut bayaran subsidi. Ketirisan itu menyebabkan kekurangan bekalan minyak masak di pasaran yang menjadi keluhan rakyat. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Khushairi Yahya mengesahkan penahanan suspek dan operasi RBD. Semua suspek ditahan reman 5 hari sehingga Ahad ini. Siasatan kes mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dan seterusnya, SPRM menahan 2 individu iaitu pengurus besar dan pengurus akaun sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC. Mereka disyaki menerima rasuah berjumlah lebih RM800,000 daripada syarikat pembekal berhubung pelaksanaan kontrak sistem jalur lebar sebuah agensi kerajaan yang bernilai jutaan ringgit. Kedua-dua lelaki terbabit ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya kira-kira jam 4.30 petang semalam. Difahamkan kesalahan itu dilakukan bermula tahun 2012 hingga 2016. Pengarah siasatan SPRM, Datuk Nur Azlan Muhammad Razali ketika dihubungi mengesahkan tangkapan kes berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Seterusnya, polis menahan 371 individu termasuk dalang utama serta orang tengah yang menjadi rantaian kepada cubaan menyeludup pendatang asing tanpa izin parti menerusi Ops COVID-19 yang bermula sejak 4 Jun lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata antara yang ditahan termasuk tekong darat, ejen pengangkutan serta pengusaha hotel bajet yang berperanan melindungi golongan berkenaan. 371 orang dari sepanjang pantai timur Johor, pantai barat Johor, naik ke atas Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Di sepanjang pantai yang kita tumpukan ialah kepada lorong laluan-laluan tikus ni tadi. So daripada 371 orang yang ditangkap tersebut, kita dah kenal pasti peranan mereka. Tekong darat, lepas tu ejen
yang membawa orang-orang ni tadi, ya, yang membayar kepada ejen sejumlah wang supaya mereka dapat di-connectkan, ya, diapakan dengan tekong darat ni tadi. Tegas beliau, operasi yang membabitkan Jabatan Siasatan Jenayah Cawangan Khas serta Pasukan Gerakan Marin itu berjaya mencapai 85% misi, khususnya dalam menghapuskan jaringan aktiviti haram itu. Ia sekaligus menghapuskan laluan tikus yang menjadi jalan pintas parti. 371 suspek yang ditahan terdiri daripada warga tempatan dan asing. Kesemua mereka akan didakwa di bawah Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dalam masa terdekat. Dan dalam pada itu, Tan Sri Abdul Hamid berkata, polis akan memantapkan lagi pemantauan dan penguatkuasaan di perairan negara bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM dan agensi penguatkuasa lain menerusi op benteng secara besar-besaran di seluruh negara. Operasi yang turut meliputi Sabah dan Sarawak itu bertujuan memburu tekong dan ahli-ahli sindiket parti. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada TV3 di Bukit Aman pagi tadi. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara. Mesyuarat bermula kira-kira jam 8.30 pagi tadi. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, sesi berkenaan yang berlangsung selama 1 jam 15 minit kembali diadakan secara bersembuka susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang berkuat kuasa hari ini. Kali pertama mesyuarat pra-kabinet diadakan secara bersemuka adalah pada 18 Mac lalu di Istana Melawati selepas Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang baru. Mesyuarat pra-kabinet seterusnya diadakan secara sidang video bermula 15 April lalu setelah baginda serta Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta keluarga menjalani kuarantin ekoran beberapa kes positif COVID-19 yang melibatkan kaki tangan Istana Negara. Bagi menyambut kepulangan perantauan, Polis Perlis bersiap siaga dengan peningkatan jumlah trafik harian yang dijangka berlaku bermula hari ini. Ia susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang membenarkan orang ramai merentas negeri bermula tepat 12.30 malam tadi. Ketua Polis Daerah Arau Superintenden Nanda Ma'ruf berkata, tidak mustahil ramai yang pulang untuk bertemu keluarga selepas hampir 3 bulan tidak dibenarkan merentas negeri tanpa alasan yang munasabah. Ramai yang itu yang tak boleh balik raya, sekarang mengambil kesempatan ini untuk balik hari raya dan kita percaya bilangan kenderaan akan bertambah daripada yang sepatutnya. Katanya penguatkuasaan dan penugasan anggota bagi memastikan prosedur operasi standard SOP PKPP dipatuhi akan diteruskan. Sementara itu, tinjauan di sempadan negeri di Ulu Pauh mendapati pergerakan masuk kenderaan mula berlaku selepas beberapa minit Sukatan Jalan Raya SGR dibubarkan. Pada Isnin lalu, kerajaan mengumumkan PKPP bermula hari ini hingga 31 Ogos depan bagi menggantikan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Perjalanan rentas negeri antara yang dibenarkan kecuali di kawasan diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Dalam pada itu, selain lebuh raya, kawasan rehat dan rawat RNR juga dijangka akan dipenuhi orang ramai yang singgah ketika dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Bagaimanapun, pembukaan RNR itu tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan termasuk mengamalkan disiplin diri dan penjarakan sosial serta seperti yang diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Turut diumumkan restoran, gerai makan, kedai serbaneka dan runcit yang sebelum ini hanya dibenarkan beroperasi sehingga pukul 10 malam, kini dibenarkan sehingga pukul 12.30 malam. Namun rakyat Malaysia bukan sahaja perlu mematuhi SOP ditetapkan, malah perlu beringat bahawa segala aktiviti dilakukan adalah di bawah pemantauan pihak berkuasa selaras dengan penguatkuasaan PKPP. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur turut dilaporkan berkata, orang ramai yang dilihat tidak mematuhi SOP masih boleh dikenakan kompaun.
Baiklah, seterusnya, lebih 1 juta kenderaan dijangka akan melalui lebuh raya Pantai Timur LPT1 dan Kuala Lumpur Karak menjelang hujung minggu ini. Ia susulan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula hari ini yang membenarkan pergerakan rentas negeri. Dan untuk perinciannya, kita bersama rakan tugas Khairul Rizwan Azizan yang kini berada di Plaza Tol Gombak. Khairul, mungkin anda boleh kongsikan situasi di sana, Khairul. Baik, terima kasih Asrul di serentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas 18 Mac lalu, semenjak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, hari ini 84 hari Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP akan dilaksanakan. Dan sudah pastinya yang mencari tumpuan adalah sebarang aktiviti pergerakan rentas negeri yang telah pun dibenarkan bermula pada hari ini. Dan tinjauan saya di Plaza Tol Gombak hari ini sejak jam 10 pagi tadi, saya dapat saksikan pergerakan trafik pada hari ini masih lagi lancar. Bagaimanapun menjelang hujung minggu ini, jumlah kenderaan dijangka akan bertambah. Dan alhamdulillah kita masih lagi berada dalam situasi ataupun mood Syawal sehingga hujung bulan ini. Dan sebenarnya bagi berkongsi dengan lebih lanjut mengenai pergerakan trafik, jangkaan dan juga persediaan, bersama saya ketika ini, silakan tuan, iaitu Ketua Operasi dan juga Penyelenggaraan Ania Berhad, Encik Ainul Hasri Shah Abu Hassan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Encik Khairul. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami di Buletin 130. Mungkin tuan boleh kongsikan sedikit persediaan daripada pihak Ania Berhad sendiri menjelang hujung minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hari ini kita bermulanya PKPP. So pihak Ania telah bersedia untuk bersama-sama dengan penduduk untuk menghadapi trafik yang agak tinggi pada hujung minggu ini. Dengan bermulanya PKP ini, semua RNR di lebuh raya KL Karak dan LPT1 akan dibuka sepenuhnya pada hari Jumaat ini 12 Jun, di mana gerai-gerai makan, toilet dan surau-surau akan mula beroperasi sepenuhnya. Bagi untuk tol-tol, laluan tol, kita akan buka sepenuhnya. Dan begitu juga dengan peronda-peronda, kami bersedia untuk menyambut semua kenderaan-kenderaan yang akan melalui lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan LPT1. Jangkaan sedikit tuan, bagaimana dengan jumlah kenderaan? Okey, dijangkakan peningkatan jumlah kenderaan sebanyak 70% di lebuh raya Pantai Timur LPT1 dan 60% di KL Karak daripada trafik yang biasa. Di KL Karak biasanya trafik lebih kurang dalam 100,000 dan dijangka meningkat melebihi daripada 150,000 pada hujung minggu ini. Dan di di LPT1 peningkatan sebanyak lebih kurang 85%, iaitu daripada 40,000 kepada 70,000. So dijangkakan trafik agak tinggi pada hujung minggu ini. Baik, terima kasih tuan kerana sudi bersama kami dalam Buletin 130. Baik, jadi kepada anda ke mana sahaja destinasi, pastikan anda terus kawalan kendiri diutamakan. Ingat orang tersayang, pastikan pandu dengan berhati-hati, nyawa tak melayang, insya-Allah akan selamat sampai ke destinasi. Jadi kembali bersama Asro di Serentas, silakan. Assalamualaikum. Raikan kemeriahan Hari Raya dengan udara segar daripada Penulen Udara Kowe. Beli sekarang dan jimat sebanyak RM800. Lebih 1,200 peniaga di kawasan bebas cukai Rantau Panjang Kelantan yang mula beroperasi sepenuhnya hari ini amat mengharapkan kehadiran pelancong tempatan, khususnya penduduk di negeri itu yang akan pulang ke kampung dalam tempoh Aidilfitri dan Aidiladha akan datang. Dan dalam usaha menarik semula pelanggan, jualan lebih murah antaranya 10 hingga 20% akan diadakan bagi mendapatkan semula modal perniagaan mereka yang terjejas teruk sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Wartawan Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi ada laporannya. Tinjauan di pusat bebas cukai itu mendapati kedai-kedai kembali beroperasi, khususnya yang menjual pakaian, kasut dan pinggan mangkuk bagi menghabiskan stok lama dengan harga lebih murah. Pengurusi Persatuan Perniagaan Melayu Rantau Panjang, Ramli Abdullah berkata, walaupun pelanggan dari negara jiran masih tidak dibenarkan masuk ke negara ini, namun mereka yakin pelanggan tempatan berupaya menggerakkan semula ekonomi di kawasan itu.
Pihaknya menjangkakan lebih 1,000 pelancong dari luar Kelantan dan penduduk tempatan akan mengunjungi kawasan itu terutama pada hujung minggu ini. Di Kota Panjang mengharap sangatlah warga Kelantan yang duduk jauh-jauh tu balik. Mana selepas dia balik tu dia akan beli belah di Kota Panjang ni. Biasanya macam itulah. Sebabnya berlaku ni bila musim perayaan memang sini rezeki melimpah lah. Kira kata kalau dia orang balik beli belah di Kota Panjang ni bolehlah menampung dengan selama ni kita tak dapat berniaga. Ekonomi pun mungkin boleh bertambah lah. Sebab dah lama dah kita orang Kota Panjang ni tak berniaga. Masalah tu sewa. Banyaklah perkara di Kota Panjang ni. Kita terima masalah selepas dalam keadaan COVID tu maknanya banyak masalah. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan, lebih 60% peniaga telah kembali berniaga dan ia terus meningkat selepas kerajaan membenarkan rentas negeri menerusi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Jelasnya buat masa ini stok baru barangan dari negara jiran juga telah dibolehkan dibawa masuk melalui pintu sempadan. Alhamdulillah lah, rasa seronok lah sikit musim PKP ni. Alhamdulillah rezeki boleh boleh lah. Boleh lah. Jadi harapan Kak bila pelancong dari KL ke apa boleh datang? Minta-minta macam tu lah. Dah balik nanti bolehlah datang-datang dekat Bandar Kota Panjang ni. Beli-beli barang. Beli-beli barang. Kak jual apa? Akak jual periuk, kuali. Seronoknya. Tu je lah nak cakap, seronoknya lah. Boleh mari-mari jalan-jalan. Jadi Kak cari apa ni kat sini? Nak cari periuk. Jadi lebih murah ke misalnya macam ni? Bezalah daripada Kota Baru dan Rantau Panjang ni, bezalah. Walaupun telah kembali beroperasi, semua peniaga diingatkan oleh Majlis Daerah Pasir Mas agar menjaga penjarakan sosial, memakai topeng muka dan menyediakan pembersih tangan serta mencatat nama pelanggan yang masuk ke premis perniagaan mereka. Jadi menurut peniaga di Rantau Panjang ini, mereka menarik lafaz lega apabila kerajaan mengumumkan boleh merentas negeri bermulai esok, dan mereka berharapkan lebih ramai anak-anak daripada luar Kelantan ini akan membeli belah di kawasan ini. Itu sahaja laporan saya, Syahnun Hanif Abdullah Suami daripada Rantau Panjang untuk TV3. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelaporan antarabangsa, jasad lelaki kulit hitam George Floyd yang kematiannya mencetuskan gelombang rusuhan di Amerika Syarikat disemadikan bersebelahan pusara ibunya. Ratusan penduduk dan ahli keluarga menghadiri majlis penghormatan terakhir di Houston, Texas. Lelaki berusia 47 tahun itu disemadikan semalam di Houston Memorial Gardens selepas 24 jam sesi itu berakhir. Sejak minggu lalu, majlis penghormatan sama diadakan di Minneapolis dan Rafford, North Carolina, iaitu tempat mendiang dilahirkan. Mendiang yang dibunuh polis berkulit putih pada 25 Mei lalu diangkat menjadi ikon global dalam perjuangan menentang keganasan polis dan perkauman. Floyd adalah pemuzik rap serta atlet mengalami masalah dengan perundangan dan ketagihan, tetapi sentiasa mahukan yang terbaik buat anaknya. Peru menjadi tumpuan global semalam apabila Kementerian Kesihatannya mengumumkan jumlah kes di negara itu kini melepasi 200,000 kes. Ia sekaligus meletakkan negara Amerika Selatan itu di kedudukan ke-8 jangkitan tertinggi di dunia. Lebih tepat, jumlah jangkitan berada pada 203,736 dengan peningkatan 4,000 kes baru. Angka kematian pula kini 5,738. Kementerian Kesihatannya berkata 167 orang mati dalam tempoh 24 jam lalu. Peru kedua selepas Brazil sebagai negara Amerika Latin paling terkesan, sementara ketiga di belakang Meksiko membabitkan jumlah kematian. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekiranya anda memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman, hati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi dan sentiasa utamakan kesihatan ahli keluarga. Sekian paparan Bulletin 1.30. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.